dan kita design this topology lah. So kita ada 3 saja device, PC, kita ada switch, kita ada router. Okay, sebelum ni kita design hanya pakai ada juga security. Mana security kita based pada kita punya access tersejulah, sama ada kita secure dekat konsol atau kita akan secure dekat telnet session. So benda tu pun kita secure juga. Tapi dekat sini kita akan buat satu lagi, tumpangkan telnet punya session supaya kita securekan kita punya telnet session. So kita akan ada satu nama dia SSH lah. So SSH kita belajar sebelum ni. Kalau kita telnet kita akan pakai port 23. So SSH kita akan pakai port 22. So packet tracer boleh open dan kita design lah. So bagi siapa yang baru masuk, petang ni kita akan buat lab 1647. Nak you all design topology ni. Okay, so you design. So kita ada kita zoom sikit. Kita PC A, kita ada switch atau nama dia router 4321. So ni stand for R1. So daripada PCA pergi kepada switch, sambungkan kepada port nombor 6. Okay, daripada switch kita sambung ke router pakai port nombor 5 kepada G00. Okay, boleh? Okay So just design dulu. Configuration belum masuk lagi. Okay, done So part 1, disuruh kita configure basic device setting lah. So kalau kita go through part 1, disuruh follow je step dia. So kita dah cable network, kita dah initialize reload, mana yang default ni kita kena on lah kalau kita pakai equipment router. So kita sekarang part 1, step 3A. So kita pergi dekat router. So and then first step kita tekan no. So first step enable trigger terminal no IP domain, sama je macam kita buat sebelum ni, basic configuration. No IP domain lookup, secret plus line console 0, password Cisco, login, line BTY 04, word Cisco, then login. So sampai F. Okay, boleh, saya tunggu.
So dah siap sampai F. So kita encrypt lah. Service password encryption. Ni kita nak encryptkan kita punya plain text password lah. Daripada Cisco ni kita akan tukar kepada format. Okay. Seterusnya kita buat banner lah. So banner kalau senang kita copy je ni, paste je dekat kita punya router. Okay, dan kita assign IP address lah. So pada router kita set. Tak ada nama kita letak je lah nama. Hostname R1. Letak nama dan kita tambah interface lah. Interface TI 001 IP address 8. So 255.255.0 dan no shutdown. So nak save, do write memory. Okay, settle. So dah settle router, kita akan configure PC pula. Configure ikut IP address kan? Sorry. PCA dia sudah configure IP address PCA. So dia punya table lah. So IP dia adalah ni 1.3. So masukkan IP dia, IP configuration 192.168.1.3 sama mas default. Gateway dia 192.168.1.1. Boleh angkat. Okay. Okay, sekarang kat sini So sekarang disuruh test connectivity, kita pergi PCA pergi R1. So dia PCA R1. So daripada ping 92.168.1.1. So sepatutnya tak ada isu lah. Maksudnya kalau ada fail, you kena troubleshoot the connection. Okay kan? Okay, kalau okay, dia ada visitors. Lepas siap basic configuration, kita configure kita punya switches lah. Yelah. Sorry, masih dalam router lagi. So kita nak configure dia untuk allowkan SSH connection. Sebab sekarang dalam router kita hanya enablekan telnet punya session. Sebab SSH tu kita akan tumpang telnet punya. Okay, so macam mana kita nak test telnet? Saya melalui session saya dah share dengan group man tadi. So contoh nak telnet session macam ni. Ping kan? Okay, kita dah ping daripada client ke gateway. So untuk telnet, so you just masukkan command ni je. Daripada sini you type telnet 192.168.1.1. Lepas siap masukkan IP address, you enter, dia akan keluar. Ini password untuk line VTY04 tu. So password dia adalah Cisco. Then enable. So kat sini password dia last. Yang ni verification untuk telnet. Tapi kalau kita dekat router tadi, saya tunjuk Kalau dekat router, bila kita exit,
dan kita exit. Yang verification punya line ni adalah untuk konsol, beza So dekat CLI ni kita adalah dalam konsol mode. Tapi bila daripada PC, ini adalah kita masuk secara telnet. Bezakan tu Cik Wan. Yang telnet tu kita boleh konsol kabel Yang penting session, yang penting daripada on device boleh communicate dengan kita punya switch atau router. Okay. Cara nak buat telnet ni, pastikan device tu kita boleh ping dan dia pun enablekan telnet, kita boleh telnet lah session tu. Tak payah konsol kabel pun kita boleh remote secara telnet. So dah siap telnet, kita kat sini kita exit lah. Tadi nak buktikan telnet session je. Jadi kita close telnet session tadi lah. Okay, settle telnet. So sekarang kita nak buat SSH. Okay, so sorry dah ada nama So dia pun boleh letak nama username R1. Kita boleh lookup tadi kan. So dalam SSH, you kena enablekan domain tu. Okay, so sini Cisco enable di class. So first kali kita masuk config P. So config P. So hostname dah masuk. So kita masuk yang ni lah. So syarat wajib nak buat SSH, you kena ada IP domain name. Enable domain name kan, tapi dalam SSH you kena enablekan IP domain name. So nama dia adalah CCNA-lab. Okay, ni nama tak kisahlah. Sorry. .com. So domain name ni terpulang pada you nak pakai test.com boleh, apa pun tak boleh, tapi yang penting kan ada nama domain lah. Okay, dah set nama domain, kita letak command ni pula. Okay, part 2 step 2. Crypto key generate RSA. Modulus tak ada kan? Modulus tu tak payah. Part RSA tu, you tekan je enter. So kalau dia tanya modus 512, so you tekan. Faham tak? Maksudnya bila kita buat ni, maksudnya router tu akan generate key dia untuk kita punya router ni, untuk SSH connection. Dia akan generate key supaya orang boleh masuk tu guna RSA key yang dalam bentuk 512 bit. Kita nak communicate dengan kita punya router, kita kena create key dulu. So dah ada key ni, barulah kita boleh enablekan SSH session. Kata ni. So dia dah buat R1 ccn.com. So dah ada file size 360. Dah enable. Okay, dan lepas tu kita masukkan ni lah username, admin, dia punya password secret lah, secret admin, admin pass, maksudnya admin PLIS. Dia punya password lah. So bila kita nak login nanti, kita kena pakai nama admin, password dia adalah admin pass. So enter. Barulah kita punya SSH to enable. So yang ni dia buat dekat real key mana? Kalau kita yang ni kita buat dalam packet tracer. So nanti kita punya SSH tu dah jalan lah. So syarat dia first kali kita kena ada hostname. Tadi dia baru letak kan. Kena ada hostname. Lepas tu kita kena ada domain name. And then kita kena ada crypto key generate RSA. Username admin. Secret dia apa untuk enablekan special. So telnet dalam router, so kita kena masuk line PTY 04. Boleh follow tak ni? Laju Cik Wan. Kenapa tak suruh stop? Tadi saya sanggup dekat. Saya dengar je. Saya ulang Harap majlis tak daripada record lah video ni.
Okay, so tadi kan kita sampai saya uji telnet tadi kan, saya test telnet daripada klien. So bila saya dah uji, itu hanya telnet session. Sekarang saya nak jadikan telnet session itu jadi RSA, jadikan sebagai SSH session. So syarat dia kita kena ada hostname tadi tu. Lepas kita buat nama, kita kena ada IP domain name ni. Kan sebelum ni kita buat configuration asal kan, kita disable ni kan, kita disable. Tapi untuk SSH, enable kan dia. So cara nak enable kan, you kena type IP domain name, yang ni nama domain dia lah. Oh, yang IP domain name tu untuk enablekan apa tadi? Nama domain dalam Nama domain. Oh, okay. Lepas kita enablekan nama domain, you type command crypto key generate RSA. Lepas siap tu you tekan enter je, tak payah letak general key ni. Tekan enter. Lepas tu dia kata the name for the keys will be R1. Mana dia dah registerkan kita punya key tu dalam domain dalam hostname R1 csanalab.com. Mana yang domain yang kita create tadi ni lah. Dia akan registerkan hostname dot ni lah, ni maknanya key kita akan assign kepada router ni saja, bukan untuk orang lain. Okay, after kita masukkan key tu, kita kena create user yang boleh guna. Kalau user lain tak boleh. So user ni sahaja yang boleh login dalam kita punya SSH. Kalau macam telnet tadi dia open kan, kita masuk password Cisco, sesiapa boleh masuk. Tapi untuk SSH, orang yang ada username dengan password ni saja yang boleh masuk. Orang lain tak boleh. Boleh create apa-apalah. Selain daripada admin, you nak buat username nama lain pun boleh. So yang contoh ni dia tunjuk satu user je lah. Tapi admin secret tu maksudnya apa, dia encrypt juga ke apa? Tak, yang di encrypt password ni. Password yang di encrypt. Tapi ni user dia, ni username dia. Okay, so untuk nak make sure SSH ni jalan, so you kena apply dalam telnet punya session. So cara dia, you masuk line VTY 04 and then you kena buat command ni lah, transport SSH and then command dia login local. Okay, login local ni maksudnya login local. Dia nak tunjukkan dia akan baca yang ni, username ni. Transport input telnet transport input. Kalau buat macam ni dia buat dua lah. Telnet saya mana dua-dua boleh jalan, tapi saya nak pakai satu je. Katalah kita buat transport input telnet SSH. Telnet. Tulis. So kita pakai satu je lah. SSH je kita allow. Dan login local. So macam ni, kalau dia bagi dua ni, maksud you boleh telnet dan you boleh SSH. Dua-dua lah. Tapi kalau dalam packet tracer dia benarkan satu je, sama ada you nak pakai SSH atau you nak pakai telnet. Salah satu sahaja. Kita do write mem. Save lah. Okay, Cik Wan, pause kejap Boleh. Pause ya, okay, pause. Pause sekejap Okay, boleh sambung. Cik Wan. Yang komen dalam apa yang step 4A tu, tak pernah nak dalam SSH lah ya. Macam mana dekat command step 4A
Yang 4A tu, dia transport input telnet SSH. Jangan pakai ni, jangan telnet kita tak pakai. Kita transport input SSH terus. Transport input SSH saja Telnet tak payah. Sebab dalam packet tracer dia tak benarkan dua serentak. Kalau dalam router sebenar mungkin boleh. Tapi dalam features packet tracer ni dia hanya lakukan satu je. Sama ada you nak pakai telnet atau you nak pakai SSH. Dia akan jalan salah satu saja. Cik Wan, Ya. dah habis ke? Dah habis apa? Yang tadi yang Azhar tu. Dah. Yang step 2 tu, kenapa saya masuk command crypto key generate RSA modulus Modulus tak 1024? payah. Sampai RSA saja. Sampai RSA je. Ini abaikan. Berarti invalid. Okay. Sampai sini saja. Sampai RSA saja. Lepas tu enter username. Okay. Dah enter RSA tu dia akan keluar rn.cna-lab.com. Ni belum keluar lagi ni. Ni akan keluar lepas you enter username admin dengan secret admin PA. Apa tadi? Username admin pass. Sorry, saya pakai I Kalau you pakai dekat lab 1 nanti pakai 1 tau. Saya pakai I. Nanti ingat kalau takut tersalah. Saya tukar balik lah. Saya buang ni Nanti tersalah pula. Okay, ni saya buang. Pakai dia yang dekat username admin secret phdm1 p-alias 55. Pakai dia yang dekat lab lah. Nanti kita test. Okay, done Okay, lepas enable username, so masukkan live video 04 SSH telnet dia tak ada. And then login local. Lepas tu save. Okay, so macam mana nak test? Okay, cara nak test. Okay, dia punya command adalah, ada tak kat sini? Dia ada bagi script. SSH tolak L. Lepas tu letak mana ni. Okay, cara nak test dia kita test satu dulu. Jadi tak berjaya. Okay. Sekarang kita telnet tu dah tutup. So kalau you telnet pun dia akan keluar error. Dia akan mention close. Sebab session tu dah deactivate. Mana dah di override oleh SSH. So cara nak masuk je you kena pakai SSH tolak L. Lepas tu in. Lepas tu masukkan IP address. Okay, faham Kalau kita telnet, saya ulang balik. Kalau kita telnet, automatically session tu close. So in order you nak masuk router you guna SSH, cara dia adalah SSH tolak L in, lepas tu IP router. So keluarlah password ni kan. So password dia adalah p-alias p-alias lah adm1n p-alias 55. So username adm1 n kecil besar Kecil. N kecil kan? ADM1 P besar alias 55. 55? Salah. Ada P besar kan Cik Wan? P besar. ADM1N P besar alias baru jadi. So bila dah berjadi macam ni, SSH lah. Mana dah konsep dia macam telnet tapi kita dah guna SSH punya. Tak? Boleh follow tak? Atau nak saya ulang? So kat switch pun konsep yang sama juga.
Okey ke tak? Boleh ke kelas? Nak kita start apa tu? Ada soalan Okey, Nora okey. Good. Lagi yang lain okey Mr. Mac okey Cuti-cuti ni mesti okey kot. Okey. Okey, good. Faham mana telnet tadi? Kalau kita tak buat login local tadi tu dengan Ethernet transport, mana kita akan pakai telnet session. Tapi bila kita dah buat transport input SSH dengan login local, maksudnya kita dah enablekan SSH dalam kita punya router lah. Okay. So switch pun sama je konsep dia. So dekat switch, you masuk dekat switch. So kita dah buat basic tadi kan. So basic dah buat. Dah buat belum Betul je kan? So configuration dia. Terus configure basic lah. So kalau kita tengok basic, kita configure terminal. Hostname dia S1. Pakai IP domain dia, perlu pakai IP lah. IP domain name dia ccna-lab.com. Enable secret class and line console 0 Cisco and then login. Version yang saya masukkan ni. Okay, seterusnya line VTY 04 password Cisco then login. Then service password dash encryption. Okay. So yang paling penting kita kena enablekan interface IP lah. So cara dia adalah IP dia berapa? 1.3 1.11. So kita enablekan interface VLAN 1. So interface VLAN 1 address 192.168.1.11.255.255.255.0 dan no shutdown. Okay, dah siap. So kita punya switch ni boleh communicate ke tak? So cara sama je. Jadi PCA kita ping. So kita exit dulu. So kita ping 192.168.1.11. Boleh kan? Setakat ni boleh follow ke? Atau just tengok demo je? Okay, so boleh ping maksudnya you boleh telnet lah. So bila you telnet, sebab SSH kita tak enablekan lagi, so kita telnet 192.168.1.11. So you boleh telnet macam biasalah. Okay. Kelas. Ni telnetnya session. Sebab kita belum enablekan kita punya crypto key lagi kat sini. Okay. Oh masih set switch. Okay, tak apa saya tunggu Tak apa set dulu. Okay, set ni dulu dia saya tunggu. Okay, so dia punya ideanya sebelum you nak establishkan telnet, sebelum you nak establishkan SSH session, you kena pastikan telnet you jalan dulu. Kalau telnet you tak jalan, sama ada SSH error ke atau line you error. So make sure bila you nak test you punya session telnet,
session SSH, you kena run telnet you dulu. Macam saya buat tadi lah. So bila saya dah enable dengan telnet pada PC saya lah. So kalau boleh ping, sudah boleh ping maksudnya kita boleh telnet lah kita punya router atau switch. Cik Wan, kita baru start sampai yang B kan? Kita baru dekat step 2A. 2A. Okay. Step 2 kita baru set basic configuration je. Okay. Basic configuration, lepas tu saya test saya punya telnet, jalan tak jalan. Masa saya nak test tu, saya gerak dekat PC saya. First kali saya kena ping lah. Saya kena ping saya punya, untuk test saya punya telnet, first saya kena ping dulu saya punya switch. Kalau switch tu dah berjaya ping, barulah saya telnet saya punya switch lah. Switch enable ni class. Punya telnet tu berjaya lah. Okay, dah siap So Nora okay? Mana Nora? Oh Nora okay good. Telnet session pun dah test, so sekarang kita masuk dekat sini. Kita nak enablekan SSH. So sama kat konsep dia. So kita dah enablekan IP domain tadi. Kita dah enable. So kita sekarang dalam mode kita nak set dia punya key pula. Cara dia key generate RSA enter. So kita keluar nama barulah. So tadi r1ccnlab.com, yang ni hanya untuk s1.com. So kata how many bit, so you just tekan enter je. Yang IP domain tu tak payah masuk Tadi saya dah configure kat atas. Oh, lepas hostname Saya dah configure siap-siap. Okay. Okay, so dah buat crypto key generate RSA. So keluar modulus 512 ni. Enter. Username admin secret adm1n alias 55. Okay, so dah letak username, barulah kita punya SSH tu has been enable. Okay, lepas SSH enable, so kita masuk LAN VTY04 input SSH login local. Okay, boleh? Cik Wan, kalau dalam nota dia guna VTY 015, kita buat 04 Okay, macam saya dah explain malam tadi, untuk nota ni dia allowkan 16 session. Mana dalam satu masa yang sama orang nak remote switch ni 16 orang boleh remote dalam satu masa yang sama. So in term of security saya prefer guna 0 sampai 4 sahaja. ramai orang sangat lah. Dia tak nak, ya betul. Tapi benda tu boleh lah, maknanya bukan tak boleh, boleh. Tapi in term of secure kita buat paling kecil lah, paling kecil adalah 5 session je. Sampai 4 lah. Okay, so ni tak ada telnet tak ada, so dia masih transport input SSH saja. Ya, kalau kita tak letak telnet tu maksudnya apa? Kita tak remote secara telnet. Sekarang kita nak override telnet session menjadi SSH session. Kita tak nak telnet. Kalau ya Nora. VTY 04 tu kan, kalau kita dah set up kan macam 015 tadi tu, kalau kita nak tukar pergi 04, kita kena delete dulu ke atau boleh terus set up je tu? Set up je. Tak apa, dah pakai 015 pun tak apa, tak ada masalah. Maksudnya kalau kita nak tukar? Nak tukar you kena reinsert balik command ni lah. Line VTY 04 ni sambung balik command ni. Sebab kalau you type 04 balik pun sebenarnya dia dah termasuk dalam 04 tu. Sebab 015 tu adalah 16. So daripada 16 jadi kecil, so sebenarnya benda tu dah cover. Tu boleh. Kalau you tak delete, mana you terus masuk dalam VTY 04, you terus je masuk transfer input SSH. So yang 15 belakang tu tak ada lah nanti. Oh, dia replace je lah. Mana akan override, betul. Okay. Kalau dah buat 015 pun tak ada masalah, boleh je. Okay, dah settle lah. So dah boleh sampai sini, kita macam biasalah, kita save, do
memory. Okay, save So after dah save, kita uji lah. So cara nak uji, so ping 192.168.1.11. So boleh ping, tak ada masalah. Apa akan jadi? So automatically sama macam case router tadi. So dia punya connection tu akan jadi close sebab dia dah override dengan SSH connection. So cara nak SSH tolak L, masuk username, masukkan IP .11. So password dia adalah P besar alias P besar DM1N, P besar alias 55. ADM1N, P besar alias 55. A besar ADM1N, P besar alias 55. Reject. So 111 admin ADM1N, P alias 5. Kembali. ADM1N. Betul A besar. A besar DM1N, P besar alias 3. P besar alias 2. Baik. Betul boleh. Kenapa? Patutnya benda yang sama je. Enable so plus. Kita akan masuk yang dia punya password yang ni lah. So ada masalah tak nak masukkan username dengan password? Masukkan password je. Okay, kan? So SSH tolak L admin, so masukkan dia ni. Akan keluarlah authorize user only. So daripada switch kalau you nak SSH router pun boleh. So daripada switch, so SSH tolak L in, masuklah 192.168.1.1. So akan keluarlah password. So A besar DM1N S alias 55. A besar DM1N alias 55. Dot 1 ke dot 11? Dot 1 kita nak remote kita punya router. Gateway Gateway. A besar DM1N, B besar 55. Salah. B besar DM1N, B besar alias 55. Salah apa ni? SSH A besar DM1N, B besar alias 55. Betul. Okay. So daripada PC kita remote switch, daripada switch kita boleh remote. Kita masuk enable, so password dia class. So maknanya konsep dia macam telnet juga, tapi kita just guna laluan telnet saja. Tapi dia punya method masuk tu kita pasti pakai encryption daripada SSH. So tu je lah untuk petang ni. Ada apa tanya tak? So session petang ni saja. So ada any question? Cik Wan, Saya try remote, masuk password switch dulu tu yang VLAN 1.11. Tapi dia tak keluar apa-apa, maksudnya connection, masih lagi status dia connection to 192.168.1.11 closed by foreign host.
Kalau close tu maksudnya kita punya session tu dah disable. So you kena pakai command SSH tolak L. Itulah, tapi dia apa-apa reply. Crypto semua tu tadi dah buat dah? Crypto key generate RSA tu? Dah sampai RSA kan? Tak pakai command ni, kalau pakai telnet jadi apa? Telnet. Kalau kita pakai telnet. Telnet biasa boleh ping. Boleh tadi. Telnet maksudnya kita punya access jalan ni. 11. Tak, dia dah trying open tapi close by foreign host juga. Close maksudnya SSH dah jalan lah. So SSH tolak L. So masuk switch. SSH tu ada jarak tak daripada yang SSH jarak. So tolak L, masuk jarak. Tolak L. Okay. Admin, masuk jarak. Okay. Masuk IP switch. 11. Okay, bila dah masuk ni, jangan salah password. So ADM1N PLIS 5. Dia kalau tak jaya tu dia takkan keluar password dah. Maknanya kalau kita CSS tu jalan dia akan keluar password kat sini. So saya save packet tracer ni untuk SSH. Save as. Latihan. Sekejap. Mana? Yang tadi tu dah settle dah, Cikgu Umi? Tak jadi. Tak jadi Kata dia tak SSH pun tak boleh? bila telnet okey. Dia telnet keluar foreign host